بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya, dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian dari kitab Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita nak menyambung lagi tajuk yang seterusnya, bahan penyala api neraka. Bahan penyala api neraka. Baik, di dalam Al-Quran Al-Karim surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quluhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah menyeru kita orang-orang beriman, peliharalah, jagalah diri kita dan anak isteri kita daripada azab api neraka. Kita nak kena pastikan diri kita selamat, dilindungi oleh Allah, dan juga isteri dan anak-anak kita pun sama juga. Ini merupakan suatu seruan perintah daripada Allah kepada seorang bapa suami. Kita semua kena pastikan isteri dan anak-anak kita tidak menjadi bahan api neraka, disampar oleh api neraka. Kemudian yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia dan batu menjadi bahan kayu api neraka. Nampak? Ni manusia. Siapa dia ni? Ini kita akan lihat video. Dalam satu lagi ayat Allah menyebut juga dalam surah Al-Baqarah ayat 24, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar, kafir. Surah Al-Baqarah ayat 24. Jadi dua ayat Allah menyebut secara jelas bahan api neraka itu terdiri daripada an-nas, manusia, wal hijarah, batu. Siapakah yang dimaksudkan dengan manusia, dan apakah jenis batu yang menjadi bahan bakar api neraka? Disebutkan bahawa bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Manusia yang akan menjadi merahnya api tersebut adalah golongan kaum kafir dan musyrik. Golongan kaum kafir dan musyrik menjadi bahan bakar api neraka. Cuma kita kena faham, di situ ada perbezaan sedikit antara kafir dan musyrik. Kafir dan musyrik ada sedikit perbezaan. Kedua-duanya kafir. Cuma orang musyrik dan orang kafir ada sedikit perbezaan. Orang kafir, mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang mencakupi sama ada yang beragama ataupun yang tidak beragama, sama ada yang percaya Tuhan ataupun yang tidak percaya Tuhan, adalah kafir, selain daripada yang menganut Islam. Adapun musyrik, musyrik makna apa? Golongan yang menyemutukan Allah, syirik. Syirik ni maknanya orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka mengambil Tuhan yang lain selain daripada Allah. Umpamanya golongan Yahudi. Golongan Yahudi, mereka mengambil Allah sebagai Tuhan, tapi dalam masa yang sama mereka mendakwa Uzair itu adalah anak bagi Allah dan juga Tuhan bagi mereka. Dalam agama Yahudi, Allah juga Tuhan.
bagi agama Samawi. Begitu juga orang-orang Kristian, Nasrani. Mereka juga golongan yang menjadikan Allah salah satu Tuhan yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kufurlah orang yang menyatakan Allah itu salah satu Tuhan yang tiga. Ini siapa dia? Kristian. Tuhan ada tiga. Allah sebagai Bapa, Isa sebagai anak Tuhan, dan Ruhul Kudus. Tiga ini adalah Tuhan bagi golongan agama Kristian. Begitu juga orang-orang yang menyembah berhala juga dipanggil musyrik, macam musyrikin Mekah. Orang-orang Mekah penyembah berhala. Orang-orang kafir Quraisy mereka menyembah berhala, dan mereka juga mengaku Allah itu sebagai Tuhan, tetapi mereka mengambil Tuhan yang lainnya untuk disembah oleh mereka. Tapi pengakuan sebagai Tuhan Allah itu memang mereka mengaku. Kan? Semacam juga itu Allah sebut Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya kamu bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka itu yang dimaksudkan, mereka itu ialah orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Nampak? Mereka tak kata Tuhan Uzza, Lata, Manat sebagai Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Berhala-berhala yang mereka ukir, mereka buat, mereka bentukkan, itu pun mereka yang buat, yang cipta. Mana mungkin berhala-berhala itu yang mereka namakan dengan berbagai-bagai nama sebagai Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Nampak tak? Hawa biru tak lepas ni. Sebab berhala yang mereka cipta. Tapi bila tanya siapa yang mencipta langit bumi, mereka pun tak mengatakan Tuhan yang mereka mencipta itu Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Sama je kita tanya orang Buddha, Cina Buddha, siapa yang turunkan hujan? Dia kata apa? Tok Pekau ni? Tak. Dia jawab Tuhan alam. Itu dikatakan mereka percaya Allah sebagai Tuhan, tapi mereka menyekutukan Tuhan selain daripada Allah. Ada Tuhan yang selain daripada Allah. Mereka tidak mengesakan Allah, tidak mentauhidkan Allah. Ajaran kita Islam, kita mengesakan, mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Apa? Tidak ada Tuhan, mana kita menafikan sekalian Tuhan illallah, kecuali Allah. Ini dikatakan suatu kalimat tauhid yang sangat tegas, yang menafikan segala Tuhan melainkan Allah, hanya mensabitkan Tuhan itu Allah semata-mata. Ini kata kalimat tauhid. Kalau kita kata Allah itu Tuhan, dia tak kuat pada kenyataan, tidak kuat. Maknanya bila kata Allah itu sebagai Tuhan, mungkin ada Tuhan yang lain selain daripada Allah.
Kan? Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan saya. Kan? Maknanya kemungkinan ada Tuhan yang lain. Tapi kalau kita nyatakan dengan penegasan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, mana kita menafikan sekalian Tuhan, dan illallah, sabitkan Tuhan itu hanya Allah sahaja. Itu maknanya kita dah mengakui tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Saat ini katakan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita mengesakan Allah, kita mentauhidkan Allah. Tapi kalau kita kata Allah itu sebagai Tuhan, itu bukan tauhid lagi. Kan? Sebab kita tidak mengesakan, kita tak mentauhidkan Allah lagi. Kita hanya menyatakan Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau kita sebut la ilaha illallah, itu dikatakan kalimat tauhid, kalimah yang mengesakan Allah, yang hanya menyatakan Allah itu satu, Allah itu esa. Itu dia. Jadi orang-orang yang menyembah berhala seperti golongan Buddha, Hindu pun sama. Hindu pun kalau tanya dia siapa yang turunkan hujan, dia tak kata tokong dia turunkan hujan. Tak ada, itu bukan jawapan dia. Tokong itu boleh buat. Cina Buddha pun sama lah, tokong dia itu pun dia yang buat. Macam mana dia nak kata, nak klaim kata Tuhan tu yang buat langit dan bumi? Kan? Itu kata sesat golongan ini tuan. Sesat. Sebab mereka hati kecil mereka itu dah mengaku ada Tuhan yang mencipta alam ini, yang mentadbir alam ini, yang menguasai alam ini, yang memiliki alam ini. Tuan, tidak lain tidak bukan Allah. Allah. Kan? Ini dia. Itulah kan betapa mereka ini tak mendapat hidayah petunjuk daripada Allah. Kita alhamdulillah. Cuma kita ni tuan-tuan, kita ni pun bertuah sebab kita dilahirkan keadaan ibu dan bapa kita Islam. Tu dia. Kan? Cuba ibu bapa kita tak Islam. Apa agama kita? Agama. Kan? Belum tahu lagi tuan. Kan sebab manusia dia ikut agama ibu dan bapa dia. Kan? Seorang anak dia akan ikut agama ibu dan bapa dia. Kita, ibu dan bapa kita Islam. Itu kita ikut sebagai agama Islam. Alhamdulillah. Allah bagi suatu petunjuk hidayah yang sangat mudah bagi kita tuan. Sebab ibu dan bapa kita Islam, automatik kita pun jadi Islam. Alhamdulillah. Sebab bukan senang orang nak tukar agama daripada agama yang lain kepada Islam. Walaupun dia tahu Allah itu Tuhan, tapi nak tukar agama, nak menganut Islam, comfort tu tuan, bukan satu benda yang mudah. Walaupun mungkin dia tahu Islam itu agama yang benar, kan? Dia pun tahu tuan, Islam itu agama yang benar, agama yang baik, agama yang bersifat universal, yang inginkan kebaikan. Tak ada dalam Islam kita ni agama yang menzalimi sesiapa pun. Adil, benar, baik, kemudian dia menyeluruh, universal, kan? Dia satu agama yang bersifat menyuruh kepada ihsan, kebaikan, kebajikan. Kan? Nampak tak? Maknanya Islam itu agama yang baiklah. Kan? Apatah lagi bukti Al-Quran itu sebagai bukti kepada betul dan benarnya Islam, yang siapa pun tak boleh buat seperti
satu surah dalam Al-Quran pun mereka tak daya, tak mampu nak buat. Allah cabar mereka kan. Mereka tak boleh buat. Itu bukti Islam itu benar. Al-Quran. Apa bukti Islam itu benar itu? Kalau kita nak kata kita pun agama ni, kita pun confuse agama mana yang betul, yang tak betul kan. Kita nak buktikan Islam itu satu agama benar, tidak boleh dilakukan Al-Quran, kitab Al-Quran, mukjizat. Sebab orang tak boleh buat seperti Al-Quran, apatah lagi satu surah seperti Al-Quran pun orang tak boleh buat. Ini menunjukkan apa? Quran itu bukan ciptaan rekaan sesiapa, melainkan hanya ia datang daripada Allah, dia kalam Allah. Tuan, dia mukjizat, melemahkan manusia untuk buat seperti ini. Itu yang dikatakan mukjizat. Tengok agama lain apa dia? Apa dia bukti Yahudi itu benar? Tak ada. Tuan, dia tak ada bukti. Mana kitabnya? Tak ada. Dia tak ada bukti. Kalau tu ada kitab, orang boleh buat semacam kitab dia. Orang boleh buat. Yahudi ke Nasrani ke Hindu ke apa kan, orang boleh buat. Kitab tu bukan mukjizat, tapi Quran dia mukjizat daripada Allah. Maknanya Quran Islam sebagai agama yang bersifat wahyu. Baik, alhamdulillah kita dapat Islam dengan mudah pasal ibu bapa kita Islam. Cuma orang dalam Islam pun sebab apa? Berkahwin. Ada kan? Pasal berkahwin, pasal pasangan orang Islam, maka dia pun masuk Islam sebab perkahwinan. Cuma dia tak berkahwin, tak ada, dia mesti kekal dengan agama asal. Sebab cinta tadi kan, percintaan kasih sayang tu, mana kata agama yang dianuti itu dikorbankan untuk dia masuk agama Islam. Pasal percintaan kasih sayang tadi. Tapi kalau tak ada, mungkin dia kekal dengan agama dia. Itulah kan? Kita antaranya lah ada sebab kenapa orang masuk Islam melalui perkahwinan kan? Baik, itu dimasukkan dengan musyriknya. Musyrik ini maknanya yang menyekutukan Allah. Bahkan juga tuan-tuan, di kalangan orang Islam pun ada musyrik. Jaga-jaga tuan, jaga-jaga. Yang mungkin ditasgah, dia syirik kepada Allah. Antaranya dia jadi tukang sihir. Tukang sihir itu syirik sebab dia minta pertolongan kepada syaitan untuk rawatan, untuk buat apa-apa yang diminta oleh seseorang. Tukang sihir dia puja syaitan untuk tolong dia. Syaitan tak akan bagi pertolongan kalau tak puja, kalau tak syirik terlebih dahulu. Syaitan tidak akan memberikan apa-apa bentuk pertolongan kepada seseorang. Tukang sihir, tok bomo, dukun, pawang, mesti lebih syirik. Mana dia mesti syirik dulu sebelum syaitan beri pertolongan kepada dia. Syirik adalah sihir. Itu di kalangan Islam tukang sihir. Kemudian juga yang memakai azimat tangkal, syirik. Di sebuah hadis, inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi mentera. Ini dia golongan tok-tok bomo lah. Dia jampi mentera. Dia tak guna ayat Quran, dia guna ayat-ayat sihir dia lah. Kan? Mengaul dia tu jampi mentera, azimat tangkap dan ilmu
guna-guna ilmu pengasih sihir adalah syirik. Syirik. Siapa yang menyembelih bukan kerana Allah, syirik. Siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, syirik. Syirik. Tuan-tuan, jaga. Sesiapa yang meminta selain daripada Allah, syirik. Dia minta dekat air, dia minta dekat pokok, pokok-pokok, tolong saya. Ada hak minta dekat pokok pun ada kan? Sebab dia kata apa? Dia kata pokok ni makhluk Allah yang tak dosa. Kemudian dia juga bertasbih kepada Allah. Jadi kita pun minta dekat dia melalui dia kepada Allah. Maknanya melalui pokok tu minta ke Allah Ta'ala. Apa dia ni? Nak pergi kat pokok dulu, minta ke Allah Ta'ala. Tak payah. Allah kata dalam Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad, aku dekat, kata Allah. Allah dekat. Nabi minta dekat pokok siapa? Melalui pokok siapa? Dia pun makhluk minta pada Allah. Allah kata dia dekat. Dan aku memperkenankan doa orang yang berdoa, maka hendaklah ia menjawab seruanku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka itu menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Ya nak pergi kona kat pokok tu siapa? Keramat nak benda kan? Ada juga orang kita ni keramat kubur pun ada juga, kubur wali-wali. Satu hal juga payah kita pun kan, pakai pergi kubur, minta dekat ahli kubur kan? Kemudian tawassul lah kononnya kan? Tawassul ni bukan macam itu. Tawassul kita dengan amal soleh kita. Tawassul dengan nama-nama Allah kan. Allah kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah itu nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Itu sebab kita nak minta pada Allah, kita seru Allah, ya Rahman irhamni, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, kasihanilah. Dan ya Rahim, samalah irhamni, dan kasihanilah. Ya Razzaq urzuqni, wahai Tuhan yang memberikan rezeki, menggunakan rezekikan bagiku. Itu cara kita minta kepada Allah. Kita menyeru nama dia, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang Maha hidup lagi Maha beri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Itu dikatakan tawassul. Tawassul dengan apa? Dengan nama-nama Allah yang baik. Seru nama dia, bukan seru yang lain. Tapi seru hak lain siapa? Seru nama Allah. Allah lah yang tempat kita meminta, berdoa. Wa idza, seorang hadis, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak meminta-minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadis pun ini. Dan bila kamu nak minta pertolongan, minta tolonglah kamu kepada Allah. Ini dia. Tapi pokok siapa? Pokok lah, keramat lah, macam-macam kan. Ini jadi sesat. Syirik. Syirik betul. Bahaya sekali. Baik. Kemudian okey, itu kata tadi makna di dalam Islam pun boleh jadi
musyrik bila dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Jaga-jaga. Baik. Sedangkan jenis batu, batu apakah yang menjadi penyala? Kan? Ulama-ulama terdahulu, salafus, ulama-ulama salafah, ulama-ulama di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in berpendapat bahawa batu yang akan mendampingi manusia menjadi penyala api di neraka adalah batu belerang. Ini pendapat kan? Dia bukan sepakat kan? Allah tak sebut belerang, tapi di kalangan ulama-ulama salaf, ulama salaf, mereka berpendapat batu yang dimaksudkan itu ialah batu belerang. Lebih lanjut lagi, Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mendengarkan batu yang disediakan untuk pembakar di neraka itu telah diciptakan bersamaan dengan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian disimpankan di langit dunia. Maknanya batu ni dah lama dah dicipta oleh Allah. Sejak Allah cipta langit dan bumi, kan? Allah cipta langit dan bumi selama 6 hari, kan? Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, dan Allah bersemayam di atas arsy, kan? Jadi 6 hari, pada 6 hari Allah sebutkan fi sittati ayyam. Itu sebab tuan Allah cipta langit dan bumi bermula hari Ahad, siap hari Jumaat, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 6 hari Allah cipta langit dan bumi. Okey. Dan waktu itulah juga dikatakan batu itu dicipta oleh Allah, kemudian disimpan di langit dunia. Langit dunia itu langit mana? Langit yang pertama, langit yang paling rendah dipanggil langit dunia. Di dalam di langit dunia itulah disimpan batu tersebut. Sebagaimana juga nuzul Quran, Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang pertama. Maka setiap malam Allah turun ke langit dunia untuk mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya yang minta ampun, dan juga untuk memperkenankan doa orang yang berdoa, dan memberi apa yang diminta oleh hamba-hamba-Nya. Dan sebuah hadis, kan, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila samai dunya kulla lailatin hatta yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa u'tiya lah wa man yastaghfiru li fa ughfir lah. Kan Nabi SAW menyatakan sesungguhnya Allah Tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam hinggalah tinggal 1/3 akhir malam. Lalu Allah berfirman, sesiapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan perkenankan. Sesiapa yang meminta-minta kepadaku pasti aku akan memberi. Dan sesiapa yang memohon ampunan kepada aku pasti aku ampunkan dosa-dosanya. Itulah waktu 1/3 hujung malam. Baik. Cuma batu belerang ini juga, tuan-tuan, ini pendapat lah. Ada juga pendapat mengatakan tak tahu batu itu hanya Allah Ta'ala saja mengetahui apa jenis batu yang menjadi bahan penyala api neraka. Ada dua pendapat. Ada pendapat kata batu belerang, ada pendapat Abdullah bin Mas'ud, tapi Abdullah bin Abbas kata kita tak tahu itu batu apa,
hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Itu dia. Sebab apa dikatakan batu belerang itu batu yang dijadikan sebagai bahan penyala api neraka? Sebab sifat batu belerang itu tuan, dia ada 5 sifat penyiksa yang tidak dimiliki oleh batu yang lain, iaitu yang pertama cepat menyala, batu belerang cepat menyala. Yang kedua, baunya busuk. Yang ketiga, banyak asap. Yang keempat, melekat di tubuh. Dan yang kelima, sangat kuat panasnya. Sebab itulah batu belerang ni batu yang makna sifat itu panas, cepat, cepat panas, cepat itu cepat terbakar, kemudian menyala, baunya busuk, banyak asap, melekat di tubuh, dan yang sangat kuat panas. Sebab dikatakan batu belerang, batu sebagai batu penyala api neraka. Di samping batu dan manusia, bahan pembakar api neraka adalah berhala-berhala juga. Berhala-berhala menjadi bahan api neraka yang dianggap Tuhan oleh kaum musyrikin dan golongan kafirah. Disebut Al-Quran, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatun ma waraduha wa kullu fiha khalidun. Surah Al-Anbiya ayat 98-99 yang bermaksud sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam, iaitu berhala itu sebagai bahan api neraka. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan semuanya akan kekal di dalamnya. Patung berhala itu juga akan jadi bahan api neraka dan juga sebagai tempelak kepada golongan yang menyembah berhala. Kalaulah berhala itu Tuhan, pasal apa dia masuk neraka? Menjadi bahan penyala pula api neraka, tempelak kepada golongan yang menyembah berhala. Kemudian yang seterusnya kita sambung pada bulan akan datang. Semoga ada kebaikan dan manfaat yang kepada semua. Cuma hari sahabat saya ada bawa wangian gaharu, wangian pakai untuk wangi-wangian lah tuan. Sunnah, wangian sunnah untuk kita orang lelaki jangan tak pakai. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Dan bagi perempuan di rumah pakai, bukan di luar. Yang perempuan pakai wangian kat luar, dekat rumah dia pakai. Itu susah tu. Orang perempuan pakai di dalam rumah, kita di dalam rumah pakai, di luar rumah pakai. Tuan, mood ni memang kayu gaharu yang sangat baik untuk kita pakai. Kemudian wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.